وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat tubuh badan, nikmat umur masih sampai ke hari ini, nikmat keamanan, nikmat hidup bahagia. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meneruskan nikmat ini dengan memperolehkan kebaikan dan keberkatan dan keselamatan dunia dan akhirat insya-Allah. Satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika duduk dengan para sahabat, Nabi tanya 3 kali. Nabi ulang 3 kali pertanyaan. Ala uhaddithukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, maukah kamu aku beritahu dan ceritakan kepada kamu orang yang paling aku suka dan yang paling dekat dengan aku besok di yaumil qiyamah? 3 kali Nabi tanya. Ulang, maksud dia benda tu penting. Bala ya Rasulullah, jawab sahabat, dah tentu kita nak tahu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ringkas. Ahsanuhum khuluqan. Orang ahsanukum khuluqan orang yang paling elok akhlak, yang paling bagus akhlak, bukan orang yang paling banyak ilmu. Tapi kalau banyak ilmu turun pada amal, akhlaknya terhias dengan kebaikan mahmudah, itu yang terbaik lah. Tapi semua manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ditambah pula sebelum itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran yang tidak pernah Allah Ta'ala memuji seorang pun daripada kekasihnya, para Nabi dan Rasulnya, seperti mana yang dia puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Azim, azim tu agung, maksudnya sempurna, mulia dan tidak ada tolak bandingnya. Itu Nabi. Tak maksud dia azim ni tak ada cacat color lah, sikit pun tak ada. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut juga dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu ikutan yang terbaik, tak ada khuluqun hasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang lain, tidak ada sesuatu yang menjadi penyelamat dan melayakkan seseorang itu masuk syurga melainkan 2 perkara. Taqwal qulub wa husnul khuluq. Taqwa dan akhlak yang baik. Di hidup ni, dan sebut tadi dah hadis, Nabi kata tujuan utama Allah bangkit dan utuskan dia tu untuk menyempurnakan, untuk bagi tahu ni betul, ni tak betul, ni akhlak yang elok, ni akhlak yang tak elok. Itu tujuan utama, untuk baiki akhlak aja. Benda lain tu ada. Dan kalau diteliti semua cerita dalam Al-Quran itu tujuan yang matlamat ujung, tak ada benda lain. Akhlak kita dengan Allah, akhlak sesama manusia. Dan kalau tengok hadis pula, banyak perkara yang jadi manusia tu sangkut besok di akhirat, tu cerita kait dengan akhlak. Begitu juga satu hadis yang sahih, Nabi kata, aku demi Rasulullah, aku dapati seorang lelaki sedang berseronok dan bersuka-suka di dalam syurga hanya kerana semata-mata
membuang sesuatu yang menyakitkan jalan. Tu aja. Ada benda yang terhalang, dia ambil, dibuang ke sana. Nabi kata, aku tengok seronok dalam syurga. Itu akhlak. Sikit ya. Kecil ya. Nabi SAW menyebut. Nabi kata, at'imut ta'am. Salah. Afshus salam. At'imut ta'am. Wasulul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bi salam. Nabi kata, afshus salam. Kemana-mana pergi beri salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tu dah. Kemudian, at'imut ta'am. Beri makan orang susah. Tu kalau mampu. Cerita Assalamualaikum, tak ada cerita mampu, tak mampu. Kok dia bisu je tak boleh. Pokak bisu, tak boleh. Itu pun ada. Saya ada jumpa orang pokak bisu, tapi ada seorang. Orang awak pun beri salam ni. Ada kawan adik saya seorang. Bercakap ni. Tapi, tak boleh faham lah. Orang yang lama dengan dia lah boleh faham. Dan saya kalau tengok ada orang faham, memang saya pelik lah. Bunyi memang tak boleh fahamnya. Jadi macam tu lah. Dia pokak bisu kan. Jadi beri salam ni tak ada modal apa pun. Nak kata kena belajar ilmu tentang salam, apa modal? Assalamualaikum. Sekarang ni orang kafir pun tahu Assalamualaikum. Ya. Jawab tak boleh jawab ni lah. Tu satu. Kemudian beri makan orang susah. Tu kau ada, kau tak ada, diam-diam. Kemudian, wasilul arham. Hubungkan silaturrahim. Ni akhlak. Buat elok-elok, buat senyum manis, buat manis muka. Kan? Ni orang Syam yang tak tentu pasal tahulah kau banyak duit. Kan? Tak boleh. Buat nyombong-nyombong ke orang, tak boleh. Kadang lupa ni, kupiah atas kepala. Buat nyombong-nyombong ni. Patut lagi ada kupiah atas tu, lagi dia tunduk lagu, lagi dia tahu orang ni lebih baik pada dia. Minta lagi ada kupiah atas kepala. Dahlah kupiah kopam, betul buat belagak kan tu pasal. Ni masalah. Tu kemudian disebut hubungkan silaturrahim. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebut la yadkhulul jannata qati' rahimin. Tidak akan masuk syurga orang memutuskan silaturrahim. Satu. Nombor dua, Nabi kata ada dua jenis dosa yang Allah Ta'ala akan menghukum dia masa hidup lagi sebelum mati. Ada beberapa riwayat. Satu, Nabi kata al-baghi wal-uquq, kezaliman dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Al-baghi wal-uquq. Satu lagi riwayat sebut al-uquq wa qati' rahimin atau kama qala. Orang yang menderhaka pada kedua bapa dan yang memutuskan silaturahim. Allah akan balas masa hidup dunia, sebelum mati Allah bagi dulu. Ni kan dalam kubur cerita lain pula kan, bahaya tu. Kan? Jadi itu disebut Nabi. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam. Sembahyang malam tahajud dengan Allah Taala. Dah elok dah perangai kau, akhlak kau dengan semua manusia cantik dah. Allah tak pula akhlak dengan Allah Ta'ala, bangkit malam mengadu kat dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hormatilah, muliakanlah jirannya. Barang siapa yang beriman dengan Allah di hari akhirat, muliakanlah tetamunya. Barang siapa yang beriman dengan Allah di hari akhirat, cakap yang elok ataupun kau tak boleh, diam aja. Tu semua tu satu-satu. Ini pun tiga ni boleh jaga ni. Tinggi darajat insya-Allah Taala di akhirat besok. Tapi itu semua adalah jaga semayang, aurat tutup elok apa semua, tapi dengan jiran elok, tetamu mulia. Diam tak apa banyak cakap, mayang tak ada. Itu bungkui. Yang fardu lain ni jagalah. Yang ni elokan. Itu besok tinggi itu. Khairun nas anfa'uhum linnas, Nabi kata. Sebaik-baik manusia orang yang beri manfaat bagi pada manusia, yang boleh beri manfaat kepada manusia lain. Sejauh mana kita memikirkan macam mana kita boleh buat sesuatu yang baik kepada orang. Selalu kita fikir nak buat sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Paling tidak jauh sikit pun keluarga kita. Bukan tak elok.
Tapi nak mikir lebih jauh pada tu macam mana kita nak. Bahkan dalam hadis Nabi Qaba bila ditanya apa sebaik-baik dan seafdal amal, Nabi kata idkhalus surur, memasukkan kebaikan, memasukkan kegembiraan, keseronokan, kesukaan, keceriaan ke dalam hati saudara Islam yang lain. Gembiraan orang aja, bukan bagi duit, bukan bagi makan, gembiraan dia ya. Macam mana nak gembira tu suka kita lah. Dia sedih ke, dia apa ke, bercerita hal-hal yang boleh menggembirakan dia. Ataupun tak bercerita, buat sesuatu yang gembiraan dia. Buat penampilan yang menyeronokkan dia. Apa sajalah yang boleh gembiraan dia. Itu Nabi Muhammad sebaik-baik amal. Akhlak. Dan tak kita fikir. Kadang kita orang kata kita ni nak supaya orang ni sentiasa baik-baik dengan kita. Sentiasa nak gembiraan kita. Baru kau boleh geng dengan dia. Tapi kalau orang buat tak elok, kita tak. Okeylah, itu tabiat manusia. Tapi tak pernah fikir macam mana pula dia kat orang. Dia nak orang kat dia je. Kau cakap elok dengan dia. Tapi dia cakap melontung dengan orang. Kan? Kau kelaku baik elok dengan dia. Kelaku dia punah dengan orang. Kan? Kau cakap ni nak nasihat boleh. Tapi cara tu, macam tu lah tangan ni. Cara tu, kena betul. Kau cakap dengan orang nasihat boleh dan tahu ilmu kau ada. Tapi cara tu, kena. Tapi dia outspoken, tahu tak outspoken? Dia bantai. Pumpang-pumpang. Dia dengan orang tak apa. Pumpang-pumpang. Jangan orang nak. Itu tak boleh. Kita ni tak payah cerita dalil lah. Tak payah cerita dalil. Cerita sesama kita je. Orang paling bangang bab agama pun tahu benda tu salah. Tu kira paling bangang tu. Kalau cerdik tu dah berlampang aja. Masalah masyarakat kita kadang macam tu. Ni orang yang kita kata apa? Yang bongek sekolah ni lah. Kita pun kalau ada orang macam ni pun kita tak ramah nak berkawan dengan dia. Dia orang macam ni memang tak ramai kawan. Dan elok pula dia ramah. Dan ramai-ramai. Kau tak ramai kawan ni, kau ramai-ramai ni sama kepala dia pula dah. Syukur dah macam tu. Kita ni syukur kalau kawan dia ramai. Dia tak. Tak ada. Dia suka dia. Dan tak boleh. Pergi kang apa berjalan kang suka sikit naik motor, dan kalau motor ni 2-3 orang, 10 orang sama kepala dan duduk kat masjid suka 2-3 orang. Kan kawan dia macam tu je kan. Kalau dia mongak yang 3 baki tu sama mongak tu kan, contohlah kan. Dia biasa yang sewaktu dengannya ya kalau sikit ni kan. Dia tak mau dia bercampur dengan orang. Macam tu juga di hidup masyarakat. Satu taman, satu kampung ada jenis tak mau bercampur. Dia campur geng-geng yang dia selera dengan dia ya. Itu ya. Kalau boleh apa ni cakap apa, dia tak mau dah. Semalam saya ceramah satu surau. Dia koma saya pernah datang ceramah kat situ masa tu sakit gigi. Saya mikir daripada ustaz, sebab pengurusi tu khabar ustaz ni pernah datang sini dah. Masa tu ustaz ceramah sakit gigi dah. Ceramah ustaz pun tak berapa lah sebab masa tu sakit gigi dah. Saya fikir saya parah otak saya sampai masa makan tu. Saya lupa nak ambil lauk sedap tu. Punya mikir tu, lepas sudah. Lepas sudah fikir, memang tak sampai dah. Tapi apa nak ubah kan, masa dalam pernah makan tu dia cerita. Sebab orang yang datang tu taklah ramai pun lah. Tapi orang situ Melayu ramai. Islam ni ramai. Tapi orang tak apa dah. Yang ustaz nengok ni, inilah paling ramai. Saya kata, ni paling ramai. Iyo. Saya ingat ada dalam 20 orang tu 20, habis-habis tinggi pun 30 lah. Saya pun tak ngira pun lah kan. 30 orang lah kan. Kalau taklah 30 orang paling tinggi tu saya letak 30 orang. Saya pun tak kisah pun lah. Dah biasa ceramah dah 5 orang pun ada kan. Iyo. Masa saya start ceramah ada 3 orang. Start ceramah ada 3 orang tuan-tuan. Dia punya ucapan pengurusi macam 1000 orang depan. Tapi memang hulu betul lah. Memang hulu betul. Saya sampai tu saya cari. Wish pun dah out dah. Lain lah. Pula tu masa saya berburak. Dah habis-habis ceramah tu makan tu. Bila makan ceramah. Habis dah ceramah makan. Saya ingat dalam 2 boleh orang. 2 boleh orang. Masa ceramah tu ada orang datang panggil 2 boleh. Dia pula bercerita. Ustaz ni kalau besok-besok ni kadang ada lalu rimau pula dah. Sebab pernah kita jumpa ada rimau lalu ni. Sudah dia kata. Rimau lalu tempat tu. Pening. Yang tu
Mula-mula ceramah ada 3 orang, 4 orang. Pengusi orang 3 orang depan saya. Pengusi orang 4 orang lah. 4 orang. Itu tambah seorang lagi. Mula-mula saya kata ni salah tompek ke Saya sampai tu. Memang tak ada orang. Saya sampai seorang. Masa saya sampai, surau tu seorang. Dia tengah batu kan apa tak. Siap saya tanya lah. Sini kan ada ceramah malam ni kan. Itu dia pula tanya, Ustaz Kushairi kan? Sebab ada banner situ. Lepas saya tengok tu ada banner. Ada topi tu. Kecil ada banner. Ceramah perdana tu. Ya. Aduh, pening kepala. Ceramah perdana. Ustaz Kushairi tanya, Ustaz Kushairi, dah betul dah tompek ni? Saya tengok acik tu. Seorang di situ. Sudah saya kata apa nak diceramahkan kalau seorang dia ni dongang ceramah dan tambah hari lalap pula mampu hilang. Seorang lain yang bercakap bagi orang gila. Jadi nak ngobarkan apa? Surau tu orang tak pada. Jadi khabar surau ni saya tanya dia dah lama apa surau ni? Lama dah. Daripada 1994. 1994 lama dah. Kan? Jadi dia khabar daripada mula surau SL jadi ICU sampai sekarang. Lama betul. Sampai perempuan lah tu. Sampai sekarang jadi ICU. Tak ada orang nak dah. Daripada Kocut sampai Kombang lah. Kan? Mana dia muda lah kecil kan. Dia dah Kombang betul. Kan? Jadi lama dah kita tak nak dah. Tapi tak ada orang. Lepas tu lah tak ada orang. Ada pula yang pulauan surau ni. Macam-macam benda tak puas hati tu ni. Yang tak puas, nak tak puas. Tak puas hati beritahu pun tak puas hati. Lepas tu kita fikirlah kau perlu tukar kau tak mahu dah. Dia cakap pada luar dah. Ini masalah masyarakat dan ramai tompek surau-surau macam ni. Kan? Kadang masjid pun ada. Alhamdulillah lah masjid ni makin elok dah tengok dah. Kan? Macam duduk dalam Kaabah kan. Kan? Punya hebat ni kan. Semayang tu dalam Kaabah kan. Ni dia upgrade sikit elok lah. Ni nak buat benda baik kadang-kadang orang tak suruh. Sebab tu Nabi SAW sebut dah, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang beriman ni nak buat benda apa pun elok ke apa ke, halangan dia ada 5. Nak buat benda baik ni. Yang pertama apa dah? Mu'minun yahsuduh, nombor 1 daripada 5 tu. Orang beriman sama macam dia, orang Islam dongki. Nabi sebut dia dongki ni. Nak buat benda baik torang-torang tu. Ada apa tak kena tu? Dongki misalnya. Dongki cakap Melayu ke cakap orang putih. Kan? Cakap orang putih tu keldai. Pun boleh kat tu. Dongki saja. Nabi kata iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nabi kata hati-hati dengan dongki ni. Dongki ni menghapus kebaikan kita macam mana api makan kayu api tadi. Begitu juga Nabi SAW ingatkan bahawa dongki ni ada yang elok-elok bukan dongki yang tak elok. Umumnya dongki tu dosa, tapi ada yang elok kan. La hasada illa fi ithnatain. Tak boleh berdongki melainkan 2. Dongki kat 2 ni pek pahala. Apa dia? Dongki kepada orang yang ada harta kemudian bersedekah tiap-tiap hari. Kan? Rajulun atahu Allahu malan fayunfiqhu ana al-lail wa atraf an-nahar. Orang yang ada duit, ada harta, Allah bagi dia lebih sebab tu dia kerja sedekah kan. Masuk masjid mesti masuk tabung. Pakai sikit-sikit 50. Dia ada duit. Kan? Ada duit jatuh kan. Selalu masuk 100 kan. Contohlah kan. Contoh. Yo tak tahu. Tapi cerita jelah. Ya sebab dia ada duit. Masuk contoh kan. Tuan-tuan pun ada duit, gaya ada duit kita. Macam saya ada duit, gaya ada duit saya. RM5 contoh. Kan? Kadang kita diingatkan jalan. Tak ingat tak ada. Sedekah. Tu kalau kita nampak, kita tahu boleh dongki, baik pahala. Dongki nak lebih baik daripada dia. Itu bagus. Ya, nak meningkatkan kebaikan kita, dan itulah antara sifat orang bersyukur dengan rezeki dan apa saja nikmat Allah bagi kat dia. Sebab dalam hal rezeki ni mesti ada 3 benda yang jadi akhlak terbaik, dan itu akan mendatang dan menatijahkan ketenangan. Apa saja yang kita dapat dan peroleh daripada usaha kita, itu tenang. Pertama, syukur bila dapat. Nombor 2, sabar bila belum dapat. Nombor 3, redha bila Allah tarik balik. Itu je. Tu kalau ada, settle. Tak ada kita nak dongki ke orang, nak ambil tahu. Tak ada.
Apa yang ada dengan kita tu relax. Alhamdulillah semua. Kemudian apa nama? Nabi SAW ingatkan yang tu supaya kita tak ada sifat-sifat yang tu. Itu nombor satu. Halangan nombor satu. Orang beriman, orang Islam yang sama kiblat, sama kitab semua, tapi dia dengki. Nombor dua munafiqun yabghuduh. Orang munafik yang benci dengan dia, yang bangih dengan dia. Nombor tiga, yang menghalangi kita kafirun yuqatiluh. Sekarang yang jadi dekat Palestin ni, orang-orang yang blok bolah-bolah Islam yang pro kepada Palestin, diancam macam-macam jenis ancaman. Kalau kau sokong, kena kau. Sokong, baik kau. Ancaman. Kafir ni memang daripada dulu Nabi kau. Yuqatiluh, memerangi kita. Nabi apa pun atas nama Islam, dia takkan ramah. Torang-torang tu dia hantar lagi dengan senjata mereka kan. Kau balun dia. Torang-torang dia melanggar hak asasi manusia. Hak apa dia kata aturan perang ni. Kan? Mana boleh beli balun sekolah, kan? Balun hospital, balun masjid, tak boleh. Di balun rumah orang. Dalam Quran Nabi boleh habat dulu dah ajar dah. Dalam hadis yang sahih, Nabi bila kisah dia, Nabi SAW menghantar sahabat pergi perang Mu'tah. Nabi tak ikut, tapi nak hantar sahabat. Mu'tah ni di Jordan. Nabi lantik Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu jadi panglima perang. Zaid bin Harithah kata kalau Den gugur, Ja'far bin Abdul Muttalib bin Abi Talib ganti Den. Kalau gugur ada seorang lagi, kan? Abdullah bin Jarrah radhiyallahu anhum. Dia ganti. Jadi baiklah Nabi hantar. Sebelum Nabi memberangkatkan mereka, sebelum mutolak, Nabi pesan, satajiduna fihim rijalan fis sawami'i mu'tazilin. Nabi kata, nanti bila kamu pergi ke sanun, berapa orang sanun, kamu pasti akan mendapati dia kalau kita orang Islam ni yang orang ilmu banyak apa semua, kita kata ulama lah. Kalau yang jenis-jenis kafir Yahudi ni panggil apa? Pendeta. Ada satu perkataan apa? Rahib. Rahib. Kamu akan dapati rahib-rahib, pendeta-pendeta di situ. Jangan fala tata'arradu alaihim. Jangan kacau. Tu jangan kacau. Geng-geng yang duduk-duduk di apa pasal kita kalau masjid tu kat dia apa? Apa? Biara. Biara kan? Kat tempat tu kau jangan lontung tu. Kau jangan masuk dalam tu, kau jangan kacau dia. Dalam tu ada orang geng-geng ulama dia tu. Lepas itu Nabi kata apa? Wala taqtulu imra'atan. Jangan bunuh orang perempuan. Wala saghiran. Jangan bunuh budak-budak. Wala basiran faniyan. Wala syaikhan faniyan. Orang tua-tua. Jangan colik. Jangan contoh ni. Bahkan Nabi kata, ni adab orang. Wala taqta'u syajaratan. Jangan potong pokok-pokok. Ini pokok kurma, pokok zaitun, apa ni, air pun di kan? Pokok dia nak cantik habis lah supaya tak ada makanan, tak ada minuman, mati bulu lah. Yahudi, torang-torang jahat tu. Adab orang Islam kalau perang, wala taqta'u syajarah. Jangan potong pokok-pokok yang ada manfaat, beri manfaat kepada penduduk. Jangan colek. Jangan contoh je. Kemudian terakhir, wala tahdimu binaan. Jangan robohkan rumah-rumah dia orang ni. Jangan robohkan penduduk tempat berlindung penduduk, jangan. Kan? Yang beri manfaat. Cuba tengok orang Palestin kan. Dia berambush ke mana? Semua kem-kem tentera. Betul tak? Dia bunuh. Dia masuk kawasan-kawasan pokan, penempatan. Dia tak tembak kecuali ditembak dulu. Baru ditembak. Dia masuk rumah orang ada budak, dia tak apa-apa. Kan? Itu akhlak nama. Dan itu tak diapakan oleh media barat. Tak ada. Itu pun ada saluran-saluran yang orang Islam boleh usahakan. Itu pun tak banyak. Kan? Tak apalah yang tu. Tu Islam ajar lama dulu dah. PBB baru ni ya, UN ke apa nama tu kan. Itu ini baru-baru ya, itu pun dilantung orang-orang tu. Jahat. Kita ni disebut dan diingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-muslimu akhul muslim. Kan? Kita ni sama Islam saudara. Dan Nabi ibaratkan saudara Islam sesama dia kal jasadil wahid. Seumpama satu jasad.
idza istaka 'udhun, kalau salah satu daripada anggota dia sakit, tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma, maka seluruh anggota jasad dia tak boleh nak tidur malam dan merana dengan demam. Sebatang gigi dia nyut 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 nyut, tapi tak boleh tidur malam. Itulah perumpamaan yang Nabi SAW buat. Sekurang-kurangnya kita ni daripada jauh ni doa lah. Kita peringkat kerajaan negeri melalui Jabatan Mufti mengeluarkan perkeliling melalui Jabatan Agama, bukan Mufti, Jabatan Agama Islam, Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan, Jain, berikan surat keliling macam itulah kan, supaya buat qunut nazilah. Berapa lama? Sebulan kan soal? Kan? Sebulan kan? Sini buat lah kan? Buat waktu bila buat? Besok sini waktu bila baca? Oh, subuh. Oh, tadi tak ada lagi kan? Tak ada sabut tuan pun sama, tahu nak ngomban orang kata. Dalam selesai itulah ustaz tak nak buat tadi, tak ada korban. Tak boleh buat kan? Tak apalah nak buat macam mana, linggali lah. Qunut nazilah tu boleh buat sembahyang sunat, boleh buat pada sembahyang fardu, boleh buat seorang-seorang, boleh buat jamaah kan. Doa tak kat masa sembahyang, luar sembahyangmu boleh ya kan. Sebenarnya tadi ni pun saya baca juga lepas tu, tapi baca macam tu lah lepas pada sembahyang subuh. Patut yang elok masuk masa sembahyang subuh tu kan. Qunut nazilah. Tak apalah, alhamdulillah lah berkata-kata tompek atas arahan daripada pihak berkuasa, pihak pemerintah untuk baca qunut nazilah. Tu sangat baik. Kita kalau ingat yang tu insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Mana tahu daripada kalangan kita rakyat Malaysia lah contoh, daripada jutaan jumlah tadi ni, cukup seorang saja Allah ke doa datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tu cerita orang Badar. Idh tastaghithuna rabbakum, ketika kamu semua memohon dan meminta tolong terhadap Tuhanmu. Fastajaba lakum, kemudian Allah Ta'ala memustajabkan permohonan dan permintaan doa kamu. Macam mana? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, bahawa aku, kata Allah, memberikan pertolongan dengan menghantar 1000 orang malaikat yang datang tak putus-putus. 1000 Allah bagi. Dan tak mustahil benda yang sama Allah Ta'ala boleh beri. Satu je, tak angkat tangan, daripada juta-juta, satu je cukup dah sampai. Macam mana Allah nak beri pertolongan? Macam-macam cara. Dan Allah nak berikan angin, Allah nak berikan habuk, Allah nak berikan binatang kocik-kocik, Allah nak hantar penyakit, Allah nak hantar bagi dia semua jadi takut, Allah nak hantar dia bagi jadi semua gila. Macam-macam cara Allah boleh bagi. Tapi pertolongan tu kalau sampai, kemenangan tu bersifat mutlak, akan dapatnya. Tak ada siapa boleh kacau. Dan tu nampak gaya sikit-sikit nampak Allah bagi tolong. Pasal apa? Pasal Israel ni secanggih-canggih persenjataan tu kat dia. Orang support dia. Paling canggih di dunia. Kan? Paling canggih antara negara yang ada kecanggihan luar biasa. Tu apa nama dom-dom tu? Iron Dome. Tahu cik kan? Iron Dome tu. Tempat lain tak apa ada. Kan? Dia sebab dia tahu. Dia sentiasa diancam. Tak boleh tu. Tapi bila Palestin sampai, pakai glider je. Jet pun tak ada. Dia masuk pakai, kan glider nama kan? Tu. Nyet. Paraglide. Tahulah cikgu. Saya pun sikit dia silap itu. Itu pun nak kira. Cikgu bongi dia saya salah sebut kan. Tak apalah, betul tu. Macam mana cikgu bunyi? Paraglide. Paraglide. Saya sebut glider kan. Yalah, cik pun yo. Saya sebut rupa salah. Cikgu kau apa paraglide. Tuan-tuan pun kali pakai bona. Jadi paraglide rupa dia pakai. Kadang 2 orang duduk situ kan. Kadang seorang. Bayangan tu. Kan. Tak ada jet. Tak ada kapal terbang tompu semua tak ada. Itu pakai, itu pun dia buat sendiri tu. Masuk minyak. Minyak pula cukup-cukup. Sampai ya, tak ada minyak balik dah. Kau sampai-sampai, kau menang, kau mati. Itu je. Dia masuk minyak tu.
Minyak tu sampai yang dia tak boleh terbang balik dah. Minyak habis. Kalau kita mana nak pergi? Mencicit. Kalau kita dia tak ada. Itu deh jihad ni. Kira sampai dapat tawan menang ataupun tak dapat mati je. Nak lari balik tak boleh dah. Hebat tak? Hebat. Pakai tu yang itu tak kira oleh kalau tiba-tiba payung terjun tu bocor pula. Lu pergi tu. Kan dia tunjuk orang lari tu kan. Dia bukan pergi situ, dia pergi dekat camp tentera dekat tu kan. Dia bukan tembak orang awam, heboh dia kata tembak orang awam lah, mana ada kan. Bahkan ada kes dia main tembak sesama dia ingat orang Palestin, dia tembak-tembak mati dia kan. Ada kes itu pun pertolongan Allah Taala. Dia macam-macam lah beritahu. Tapi yang pasti kita tak tahu cerita sebenar situ, melainkan apa yang setakat yang kita tahu daripada sumber yang mungkin kita katakan berautoriti. Cuma kita doa banyak. Itu kewajipan kita. Ya, itu akhlak, itu akhlak, itu kewajipan kita. Minta doa tu seorang-seorang, minta doa. Ini tak dikira terpolok dia. Ya. Terpolok tu terpolok. Besok ada cerita kat ayam terpolok ni. Macam tu. Lepas den dah lah. Ada pula cerita tu perang-perang tu kan apa tu dah. Tu semua cerita politik itu. Cerita politik ni. Cerita politik apa ni? Cerita agama. Ya, Palestin ni cerita agama. Nabi Isa, kan kita beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Lahir kat situ, membesar kat situ. Ada satu surah nama dia kat dalam Quran, pun situ dia ambil. Kan kau hal agama benda tu. Musa alaihissalam lahir dan membesar di Mesir, hijrah di Palestin. Bukan kau cerita agama. Ibrahim alaihissalam, kali kita sebut dalam semayang. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4 kali kita sebut tu kan. Dia pun situ hijrah Ibrahim dengan Ismail anak tapi anak tak lahir dengan bini pergi sampai ke Mekah. Balik. Itu cerita Palestin. Kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ishaq sebelum Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tu semua cerita Palestin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Palestin. Mi'raj Palestin juga. Daripada apa yang Kubah Umeh tu yang batu tu. Adik orang salah kadang-kadang. Itu bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa bawah tu Kubah Golab. Yang Kubah Umeh tu apa nama? Dom-dom juga apa nama? Salah lagi kan tu. Tanya cikgu tahu je lah. Apa nama cikgu? Yang Kubah Umeh tu? Cikgu? Dah malu-malu dah. Cikgu. Tu makna lama tak lama nak pension tu. Jadi Kubah Umeh tu itu sejarah Nabi naik daripada bumi nak Mi'raj daripada situ lah. Itu cerita. Itu mustajab doa tombek tu. Alhamdulillah lah saya pernah sampai dah situ. Itu cerita di mana Nabi SAW letak Jibril. Jibril kan sampai dekat tu, lepas tu dia naik sambungan. Langit sambungan. Situ. Kan? Buraq kat situ. Buraq tu dikatakan diletakkan satu tombek. Ada tombek tu. Ada kubah kocik. Sini buraq duduk sini. Selepas daripada apa tu Syiraq tu kan. Sampai pun buraq duduk sini. Macam diikat lah kan. Buraq tu macam binatang kan. Diikat ke situ kata. Dia naik. Di situ lah. Naik Mi'raj tu. Besar sejarah itu. Berkait Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam tu ada batu besar. Saya tengok lah. Tapi ada kayu-kayu. Dia kata gantung. Memang tergantung lah. Bawah tu tak ada apa lah. Cuma nampak macam diampu tu ke kayu. Nampak macam tu. Dia kata tak memang tergantung ni. Kalau kayu ni tak ada pun dia tergantung ni. Wallahu'alam. Tapi itulah. Tu hal agama sebenarnya. Kalau cerita Palestin ni, tanah Palestin ni, cerita agama. Tu jatuh ketika selepas daripada masuk kerajaan Islam Uthmaniyah, Ottoman kan. Pek kat dia sikit. Jadi, inilah cerita orang Yahudi. Cerita-cerita memang nak menguasai Aqsa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut pasal kejahatan orang Yahudi, bangsa yang paling banyak membunuh para nabi. Yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka inilah yang paling banyak membunuh para nabi tanpa kebenaran. Ada saja tak konongan tokat balun. Begitu juga Nabi SAW di Mekah, walaupun bukan daripada kelompok dia, ia daripada kuncu-kuncu dia juga. Ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Itu ayat Quran.
Nabi dia komplain, mali hadar rasul ni, apa yang dikatakan rasul utusan Tuhan macam ni kau? Yakulu ta'am, makan macam kita, wa yamshi fi aswaq, pergi beli barang kat pasar apa semua. Tak boleh ni, tak terima ni, nampak. Nilaian dia, ta'rifan dia yang katakan utusan Tuhan ni tak boleh macam tu. Dia kena macam malaikat. Tak makan, tak minum apa, baru boleh jadi utusan Tuhan. Bagi dia. Itu di Makkah. Mau dia terima. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, akhirnya daripada yang jodoh-jodoh paling koreh menentang, itulah yang antara yang paling hebat mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu antara Sayyidina Umar, Khalid bin Walid ni orang paling lantang bukan setakat menentang, nak membunuh pun. Khalid bin Walid tu nak bunuh terus kan. Sayyidina Umar pun nak pancung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebalik itu daripada apa? Itu daripada kekuatan dan modal doa. Itu doa. Nabi pernah doa, ya Allah, bantulah agama ini di antara dua Umarain. Umar itu yang pertama Umar bin Khattab nah. Nombor dua Amr bin Hisham. Itu dia sebut Abu Jahal. Akhirnya Allah Taala pilih Sayyidina Umar. Itu doa. Nabi doa, kau dapat. Sebab tu Nabi SAW sebut, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata canggih terhadap seorang Islam. Lebih canggih daripada senjata-senjata yang paling canggih hari ini. Kan? Sehebat-hebat tu, mereka ko, Israel ko, kan? Drone itu canggih betul. Kono kat Palestin macam lastik, canggih. dia kan ada kan video tu kan. Dia punya drone itu dia lepaskan macam kayu je lah. Macam tu ya. Lepas tu punya kontrol macam budak-budak main kontrol itu. Tak canggih. Habis satu camp ditawan. Tu pertolongan Allah Taala. Seraba-serabi kurang. Tapi bila fikir-fikir kan, wallahu alam, saya tak ingat sama ada itu hadis ke apa, tapi pernah baca. Saya rasa itu hadis bahawa peperangan besok akan kembali seperti mana awal. Orang tak ada pakai canggih dah, canggih-canggih ni semua habis dah. Orang pakai podang balik, pernah dengar tak? Kan? Saya rasa hadis tu kan? Perempuan ni orang akan kembali balik kepada itu. Apa yang jadi dengan Palestin ni nampak situ. Segala serba-serbi kurang, tapi masih dalam ruang lingkup canggih juga lagi lah kan. Dia punya roket lah apa semua kan. Tapi bayang terjun tu yang kita tak boleh, macam tak jangkau betul kan. Bayang terjun tu kan. Kalau kata kipas tu satu seramban dong tapi dia tak boleh detect. Tu hebat ni. Dan kembali balik. Tapi yang penting yang baru-baru ni saya baca satu kat mana apalah, ada berita ni lah, dia kata apa, akan sampai tu masa tak lama lagi internet pun tak pakai dah. Internet pun tak boleh pakai dah. Katanya wallahu alam. Tapi yang penting itulah ya. Apa saja kecanggihan yang ada hari ini itu mengakibatkan ramai orang jadi kufur kepada Allah Ta'ala dan melihat mereka itu lebih cerdik daripada serba-serbi, segala sudut. Rasa hebat, rasa cerdik dengan kecanggihan hidup yang ada dan mengenepikan apa yang menjadi ketetapan agama. Sebab tak layak cerita agama dah, ini kita hebat lagi. Akhirnya Nabi kata besok akan kembali ke bodang ya. Wallahu alam lah. Sebab tu kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah satu sudut Allah bagi kita aman hidup, tak adalah perang, tak adalah huru-hara. Alhamdulillah sudut yang tu. Tapi sudut yang lain doalah, sebab tu semua saudara kita, saudara se-Islam kita doa. Jangan tak doa angkat tangan seorang-seorang pun tak apa, lepas main sunat, tak sembahyang wajib kat masjid, balik-balik lepas tu ba'diyah kita buat elok, ba'diyah ni buat kat rumah. Kan? Ada hadisnya. Kemudian kita pun doa, ya Allah tak sungguh-sungguh tolonglah. Kan? Kalau boleh kita dengan khutbah Jumaat pun baca, semayang lepas tu pun baca, mudah-mudahan secara bersungguh, mudah-mudahan Allah beri kemenangan yang mutlak pada orang Islam, kerana kemenangan Palestin bukan untuk dia, tapi kemenangan Palestin sekaligus kemenangan untuk semua orang Islam. Dan tu sepatut dan selayak kita lah yang paling layak mentadbir Aqsa, menguasai Al-Aqsa, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan tu. Wallahu alam. Mudah-mudahan
Allah beri keberkatan dan rahmat hidup pada kita yang baik daripada Allah Tuhan kalau Maha Saya. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله